Guru saya pernah sebut dan mencerita yang giling kepala kita. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk ni, ruh ni, Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi Muhammad mencipta jenis-jenis ruh yang berpindah-pindah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, ni contoh guru saya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ialah sahabat Nabi, dia sahabat Rasulullah yang bela Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, meninggal, daripada titis Sayyidina Abu Bakar tu sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, dalam anak cucu dia yang keberapa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan nak mencipta satu orang jadi figure masyarakat, umat di zaman tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Berlakulah perkahwinan di antara Musa Sayyidina Muhammad, seorang laki-laki dan perempuan. Secara fizikal Musa Sayyidina Muhammad terbentuklah anak dalam perut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ruh tu Musa Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu Sayyidina Muhammad boleh ambil roh Sayyidina Abu Bakar untuk duduk dalam, tiupkan roh dalam jasad tu, jasad baru tu, sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka sebagai contoh saja ni, keluarlah satu orang yang hebat di zaman tu, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina, hebat Imam Ahmad. Fizikalnya ialah Imam Ahmad, rohnya Sayyidina Abu Bakar. Sampai hebat Sayyidina Abu Bakar ni, sampai hebat Imam Ahmad ni, sallallahu Sayyidina Muhammad, dialah yang mempertahankan Al-Quran. Pada waktu khalifah mengatakan Al-Quran itu baru, dipertahankan sampai dia disebat di rotan. Sebab nak suruh kata juga Quran tu baru, tetap dia mempertahankan Quran itu qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, kalaulah sebatan yang kena ke aku ni disebat pada seekor unta, mati unta tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sehinggalah subhanallah sampai zaman keberapa ni, keturunan sampai ke zaman pula, zaman lahir satu orang tokoh pendakwah agung dalam masyarakat Islam di Nusantara. Kita kata Sunan Gunung Jati sebagai contoh. Tuhan boleh pindahkan pula. Bila mati Imam Ahmad sallallahu alaihi Muhammad, maka roh tu dia ditunggu, akan datang Tuhan taruh dia untuk buh pula dalam tokoh yang hebat tu, Sunan Gunung Jati sallallahu alaihi Muhammad. Faham tu? Sehinggalah kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat zuhur Imam Mahdi esok, Tuhan sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak, Tuhan nak satu orang ni jadi pembantu hebat pada Imam Mahdi contohnya, tak tahu siapa pula. Tu yang panggil, yang dikatakan kekuasaan Tuhan, yas'alunaka 'anir ruh sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu orang tanya, ustaz, badan dia banyak badan dia banyak, dia seorang berpindah. Lepas tu orang tanya pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tu macam mana kalau akhirat esok nak kira hak mana? Tentu persoalan tu timbul, nak kira hak mana? Allahumma salli ala sayyidina. Dua pendapat ulama. Yang pertama pakai hak wahai,
kan? Bila contoh kita kata 4 orang kan, bila 4 orang berarti apa? 4 buku. Pasal 4 kali jadi mukallaf, ditaklifkan dengan hukum. 4 buku. Ini pendapat ulama masalah Sayyidina Muhammad, 4 buku. Bila 4 buku, banyak amalan. Waktu Sayyidina Abu Bakar, 1 amalan, 1 buku. Jadi kalau amalan dia Sayyidina Abu Bakar pun dah cukup lah masalah Sayyidina Muhammad. Sembahyangnya, qiyamul lailnya, puasanya, jihadnya, cintanya pada Rasulullah sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu campur pula amalan Imam Ahmad, campur pula Sunan Gunung Jati, bagi contoh tu, dia semua tu wali. Baik, tu yang Allah mencipta. Satu pendapat. Yang kedua, pakai hak awal. Satu Sayyidina Abu Bakar, hadis nombor tak pakai lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi konsep, kata guru saya, konsep Islam ni tak sama macam Hindu. Hindu ni dia boleh semua, boleh berlaku semua pada semua roh. Islam tak, orang-orang pilihan saja. Ni ilmu masalah Sayyidina Muhammad yang saya pernah dengar, yang disebut oleh guru-guru kita ataupun alim ulama kita. Hak tentu pun kita kata, ish, hebat Tuhan buat ni, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemarin ada orang bertanya, Ustaz nak tanya untuk orang bunian. Bunian ni macam mana? Lepas jin ke? Bunian bukan jin, bunian manusia, tapi jenis ghaib. Tuhan buat mata orang tu macam-macam. Ni manusia macam kita, tapi jenis ghaib, jenis kita tak nampak. Dia bukan jin macam kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu tangkona, lepas cerita tangkona tu, kona apa? Lepas daripada Bukit Fikra tu ada kona apa kan? Dulu lepas cerita masalah Sayyidina Muhammad, orang berhenti malam, orang jual apa macam kedai jual nasi apa malam tu. Berhenti ramai lah, lepas kata orang berhenti beli nasi, makan kenyang kawan kita. Siang esok tengok apa pun tak ada. Lepas tu mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas subhanallah, kita tak kerti. Lepas ada rumah macam kita, lepas ada kereta lepas ada Merc, ada BMW, ada kancil, ada Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dia pun manusia tapi ghaib, manusia ghaib. Sebab itu ada orang yang boleh menjerak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu hak manusia jenis ghaib. Ada jin. Lepas tu macam-macam jin tapi tak jin. Ada satu masa waktu saya duduk jadi waktu mengajar di Darul Ulum dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada selalu time naik periksa budak-budak ni histeria, budak-budak perempuan ni. Jadi bila mana satu orang pandai tu, dia main berubat, dia tanya, macam mana hang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jin ni hang duk kacau budak perempuan ni? Dia kata, comel, aku kenal. Allahumma salli ala, hang jumpa tak mana? Hari-hari lintas depan rumah aku, aku tak kenal. Kantin tu nak pergi ke masjid tu, kaki 5 tu rumah dia. Mana share dunia. Faham? Kita kantin tu ialah rumah dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, hak nyata alam kita, hak ghaib alam depa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada manusia kemalaikatan, tu manusia kayangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di langit tu malaikat duk, tapi ada manusia macam malaikat. Hak tu sayap, tak makan tak minum. Jadi hak orang duk lokal-lokal tu, hak tu bukan imajinasi. No, sebenarnya itulah alam yang Tuhan cipta. Tuhan mencipta alam ni pada berapa? Kata alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam tu. Berapa alam? Alam ada 118,000 alam. Rujuk atas Ibnu Katsir. 118,000 alam tu pun kita sebut tu.